Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya menonton channel Nazilin Unity. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sudah jangka, tindakan Wan Faisal coba mengejek, coba berseloroh, menyindir Anwar Ibrahim dengan mengatakan bahwa pokok atau bunga Rafflesia boleh ditukar, harus ditukar kepada nama yang mencerminkan Malaysia dan dia pula menggunakan nama Anwar Ibrahim. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dilihat oleh penyokong Anwar Ibrahim sebagai perbuatan yang agak biadab. Kata mereka, ini perbuatan yang agak biadab, kata mereka, walaupun ada juga kebenarannya, yaitu menggunakan nama pemimpin. Tapi ada juga netizen menyoal kepada Wan Faisal. Kata mereka, kenapa Wan Faisal tidak mencadangkan nama Muhyiddin atau nama Mahathir atau Hadi? Kerana nama mereka itulah yang paling sesuai dicadangkan, memandangkan mereka ialah pemimpin yang disanjung oleh Wan Faisal. Kenapa pula Anwar, kata netizen. Tapi itulah sikap yang ingin cuba mengolok-olok Anwar Ibrahim. Tapi akhirnya Wan Faisal kena juga disekolahkan juga akhirnya oleh ahli akademik. Ini bukan orang biasa-biasa, tapi ahli akademik sekolahkan pula Wan Faisal berkait dengan cadangan beliau untuk menukarkan nama pokok Rafflesia, bunga Rafflesia kepada nama Anwar Ibrahim, walaupun secara berseluruh. Saudara, apa pula pandangan Anda semua? Sila tinggalkan komen Anda. Adakah pada pendapat Anda tindakan Wan Faisal itu keterlaluan atau boleh diterima? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa ini izinkan saya berfungsi dulu. Ini Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak kuat, apabila imun badan kita bodoh, kita mudah kena penyakit dan penyakit berulang-ulang. Akhirnya akar penyakit tinggal di dalam tubuh badan kita. Lalu kita kena penyakit yang teruk. Tapi dengan adanya terapi imun ini, mendidik, mengajar, dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Sistem imun yang kuat akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Akar penyakit dihapuskan, lalu akhirnya kita sembuh. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, bekas pensyarah UMS Ghazali Ismail berkata, cadangan itu menunjukkan kurangnya pengetahuan ahli parlimen Macang mengenai pengelasan saintifik bunga. Seorang ahli akademik mengkritik cadangan ahli parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal untuk menukar nama bunga Rafflesia bagi menghapuskan legasi pegawai penjajah British yaitu Stamford Raffles. Bekas pensyarah Universiti Malaysia Sarawak Ghazali Ismail berkata, cadangan Wan Faisal itu memalukan parlimen dan menunjukkan kurangnya pengetahuan pemimpin bersatu itu mengenai pengelasan saintifik bunga. Rafflesia bukan jenama atau nama jalan. Ia adalah nama saintifik bagi genus tumbuhan berbunga parasit yang terdapat di Asia Tenggara. Nama yang wujud jauh lebih awal daripada kerjaya politik Wan Faisal dan jika bernasib baik, akan terus wujud lebih lama daripadanya. Kamu bukan cabaran penjajahan. Sebaliknya, memalukan parlimen yang kamu angkat sumpah untuk berkhidmat. Selepas ini apa pula? Tukar nama hukum Newton kepada Isaac Newton, bukan orang Malaysia, katanya menurut laporan The Borneo Post. Ghazali turut mempersoalkan keutamaan ahli parlimen pembangkang itu sambil menegaskan bahwa menukar nama bunga terbesar di dunia itu tidak akan menghapuskan sebarang kesan
penjajahan. Katanya, wakil rakyat Perikatan Nasional itu sepatutnya menggunakan masanya di Dewan Rakyat untuk membangkitkan isu yang lebih mendesak seperti kos sara hidup, serta isu alam sekitar dan pendidikan. Biarlah Rafflesia itu kekal dengan namanya. Bunganya mungkin berbau seperti kematian, tetapi baunya tidak seteruk keruntuhan intelektual yang sedang kita saksikan, katanya. Ghazali, seorang pakar imunologi perubatan, dilaporkan memainkan peranan penting dalam penubuhan hutan simpan Rafflesia di Taman Negara Banjaran Kroke, Sabah. Wan Faisal mencadangkan penukaran nama Rafflesia pada Selasa lalu dengan alasan ia dinamakan sempena nama Raffles yang digambarkan sebagai seorang lelaki tak berakhlak dan tak beretika. Memalukan sungguh kan? Terpulanglah pada Anda semualah. Itulah coba-coba buat jadi pintar, akhirnya kedapatan pula tidaklah pintar sangat. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kali ini, giliran Rafizi mendedahkan perkara yang tak disangka-sangka. Ramai orang yang menganggap Rafizi adalah peramal yang paling bagus. Kali ini beliau ramalkan pula. Gabungan Perikatan Nasional rapuh, jika menang pun businesses as usual, kata beliau. Rafizi sekali lagi mendedahkan kelemahan gabungan yang dianjurkan oleh Muhyiddin baru-baru ini. Gabungan yang dipanggil gabungan longgar itu, gabungan pembangkang longgar itu sudah dapat dihidu oleh para netizen bahwa gabungan itu akan menjadi gabungan yang gagal. Tapi ramai juga yang mempertahankan. Rupa-rupanya Rafizi pun berpendapat gabungan ini memang tidak akan kemana. Langkah Perikatan Nasional PN mengadakan pakatan longgar dengan 12 parti lain kembali mencetuskan perdebatan. Jika kerjasama seumpama itu mampu membawa pembaharuan, bermakna atau menurut Rafizi Ramli sekadar meneruskan kerajaan, businesses as usual. Menurut ahli Parlimen Pandan itu, keputusan pilihan raya umum akan datang turut bergantung kepada populariti Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta prestasi pentadbiran kerajaan Madani. Jika Anwar tidak berjaya menguruskan pelbagai kontroversi yang timbul saban hari dan tidak ada perubahan ketara dalam pentadbiran beliau, jumlah pengundi yang mahu bertukar akan melebihi jumlah yang mahu mengekalkan kerajaan. Maka kerajaan boleh bertukar, tidak kira kecil manapun parti-parti yang bergabung. Mengenai pakatan longgar Perikatan Nasional itu, Rafizi menegaskan ujian sebenar bukan sekadar parti-parti pembangkang bersatu nak bagi menentang Anwar, tetapi jika mereka menang pilihan raya umum akan datang. Mereka perlu bersetuju dengan calon Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, juga untuk membagikan jawatan dan lantikan penting sesama mereka, kata Rafizi. Karena di sebalik kesatuan yang ada sekarang, tidak banyak persamaan ideologi yang menyatukan perjuangan mereka. Malah mereka juga pernah menyerang sesama sendiri sebelum bersetuju untuk saling menunggang sekarang, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Izinkan saya untuk mengungsikan kepada Anda, ini terapi imun transofector folate, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak kuat, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit. Imun badan yang lemah tidak dapat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Imun badan yang bodoh pula menyerang tubuh badan kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan merangsang imun badan kita menjadi kuat dan bijak, serta dididik untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dihapuskan oleh imun badan kita sendiri. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon yang tertera. Dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Mungkin ini jawaban yang Tuhan berikan kepada Anda untuk menjawab persoalan masalah kesehatan Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini
Rafizi mendedahkan bahwa gabungan longgar yang diumumkan oleh Muhyiddin baru-baru ini adalah gabungan yang sukar untuk memerintah negara. Jelas Rafizi, kerajaan yang terbentuk daripada gabungan parti-parti yang tidak sehaluan, akhirnya tidak akan berjaya membangunkan dasar baru untuk membantu rakyat, karena setiap cadangan dibantah oleh parti yang lain. Akhirnya, kerajaan itu meneruskan businesses as usual, asalkan pemimpin parti-parti dalam gabungan dapat habuan masing-masing, kata Rafizi. Begitulah resam politik di Malaysia kebelakangan ini. Dan saya bercakap dari pengalaman sendiri, katanya lagi. Walaupun tidak dihuraikan, kenyataan itu dipercayai merujuk kepada pengalaman Pakatan Harapan bekerja sama dengan bekas seterunya Dr. Mahathir Mohamad yang hanya bertahan 22 bulan serta kini bersama UMNO. Sebelum ini, pengurus CPN merangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, gabungan itu akan memberi keutamaan kepada isu-isu mendesak rakyat, sambil menambah nama resmi gabungan akan diumumkan kemudian. Kata beliau, kami sepakat di sini tak ada satu pemimpin atau pimpinan parti yang tak setuju. Ini satu perkara perlu diberi perhatian dan keutamaan, termasuk soal RNK 13 sedang dibentang dan dibahas yang dilihat tak dapat selesai banyak isu utama oleh kerajaan, kata Muhyiddin lagi. Inilah keputusan bersama pertama kami. Selepas ini banyak lagi perkara akan dibincangkan termasuk dengan kumpulan tertentu dalam masyarakat, katanya lagi. Bagaimanapun, semalam Parti Sosialis Malaysia (PSM) mengumumkan tidak akan menyertai gabungan tersebut kerana tidak selesa dengan sikap segelintir parti yang membangkitkan isu perkauman. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.